Seterusnya untuk kita akan mulakan dengan topik bab yang ke-6 iaitu berkenaan dengan pemprosesan pejabat iaitu salah satunya ialah Microsoft Excel. Hari itu yang pertama kita proses Microsoft Word. Kita gunakan bagaimana kita nak menggunakan Word dengan lebih efisien. Dan sekarang ni kita akan tengok macam mana kita nak belajar Excel sikit. Okay, sikit saja iaitu yang kita panggil sebagai saya kategorikan sebagai beginner sajalah. Okey. Dan saya akan kongsikan Okey. Boleh nampak Okey, inilah Microsoft Excel. Saya akan gunakan Microsoft Excel ini dan saya akan gunakan latihan dalam kelas yang saya kongsikan dalam WhatsApp tadi. Jadi untuk kita belajar, saya nak semua orang tolong download dan buka Excel tersebut. Okay, sambil-sambil itu saya akan terangkan juga beberapa maklumat seperti Word jugalah. Seperti Word juga kita ada ribbon. Yang ini kita panggil ribbon Yang nama yang banyak sekali tulisan-tulisan ini kita panggil dia ribbon. Yang atas ni kita panggil dia tab. So kita ada tab home, tab insert, tab draw, ada tab page layout, ada tab formula, ada tab data, ada tab review. Dan setiap tab ini dia ada satu grup-grup yang mewakili ikon-ikon tertentu. Okey, tadi tab. Yang ini ialah kita panggil grup. Okey, yang ini ialah grup untuk tulisan sahaja. Untuk kita mengendalikan kita punya tulisan, nak bentuk tulisan macam mana, nak bold, nak italic, nak apa, nak kita punya nak underline, mungkin nak warnakan dia, nak besar, nak kata orang kita nak tengok jenis dia kita nak besarkan dia, nak kecilkan dia. Okey, itu ialah dipanggil sebagai grup. Kita tengok grup untuk font. Okey, untuk paragraf ini grup untuk paragraf. Paragraf pun kita boleh alter dia, iaitu paragraf ini kita nak tengok dia center ke, dia nak duduk right ke, ataupun dia nak align to right, nak align to left, ataupun dia nak center text, ataupun kita nak align to middle, align to top, ataupun kita nak dia dipanggil kita nak merge dia. Ada data yang kita perlu merge. Saya akan ajarlah. Yang perlu kita buat dipanggil sebagai wrap text. Apa dia wrap text? Jadi kita semua benda tu boleh ialah yang ini duduk di dalam grup paragraph dipanggil. Dan kita boleh tukar dia punya format cell dia. Maknanya contohnya kalau tulisan macam mana nak format. Jadi saya akan ajar sikit-sikit lah. Yang ini saya dah cantikkan sikit, nampak Saya dah kemaskan sikit. Nanti you all untuk hantar, you boleh perkemaskan lagi mengikut kreativiti masing-masing. Okey. Saya bagi contoh dulu. Apabila kita ni ada banyak ni home, ini dia punya grup-grup yang ada. Dia ada banyak function di sini kalau nak guna. Cuma hari ni kita tak belajar lah semua, kita belajar sikit saja. Okey, and then kalau nak masukkan dalam insert ni, boleh masukkan. Contohnya kita nak buat carta bar, carta pie. Kan kita nak tengok on statistic ataupun kita nak tengok on hierarchy. Dia ada banyak semua chart-chart di sini. Dan kita boleh belajar yang ni dalam insert. Kita dah boleh insert text A cantik ni Okay, ataupun kita nak gunakan page layout. Page layout ni kita boleh tukar orientation dia sama ada nak portrait ataupun kita nak landscape. Nanti masa nak print dia dalam bentuk landscape atau bentuk portrait. Boleh buat macam juga print area. So kita nak area tertentu saja kita nak print. Contoh saya nak set print area. Okey, saya highlight kan. Bila saya nak print, saya tak mau print semua. Saya cuma nak print yang ini je. Betul. Saya highlightkan yang ini, kita pergi kat set print ni, kita set print area. Jadi, bila kita set print area, bila kita tekan print, bila kita tekan print, scale to fit, okay, maknanya bila yang keluar tu, nampak tak? Tulisan kecil sikit lah, kecil sikit. Dia keluar benda ni je.
Notice tak? Boleh perasan tak semua orang? Memang kecil lah. Tapi dia, kalau you notice, dia tak keluar semua. Dia keluar hanya yang saya nak dia print saja. Nampak, Jadi nampak. kita boleh set dia cuma kita kena highlightkan dia. Yang mana kita nak. Kalau kita nak yang ini saja. Contohnya yang nombor staff sampai sini saja. Okey, kita pergi kat set print area ni. Kita clearkan dulu yang tadi. Kita kena clear dulu. Baru kita set semula. Bila kita set semula, bila kita tekan print, dia tak keluar semua. Dia keluarkan mana yang kita set saja. Itu dalam Excel kita boleh buat macam tu. Jadi kita boleh set print area. Dalam Word kita tak boleh set print area. Dalam Word dia akan keluar satu page tu yang penuh. Dia dalam atas tu semua kena keluar. Okey, dalam Excel dia boleh boleh record. Jadi itu ialah dia punya fungsi-fungsi lagi. Jadi fungsi ni contohnya kita banyak table contoh kita ada table tertentu kita nak buat. Saya bagi contoh Saya bagi contoh yang ni lah. Okey, saya bagi contoh yang ni. Kita bagi dua lapis lah. Dua lapis. Betul. Okey, bila kita copy kat sini, contoh saya copy dan saya panjangkan dia. Saya bagi contoh contoh kita mempunyai data yang panjang. Data dia banyak. Okey. Bila banyak, cuba kita print. Bila kita print, tajuk di atas ni yang ada tajuk hanya di atas ni saja. Nampak tak yang saya boldkan walaupun kecil tapi agak-agak je lah Bila kita pergi ke page kedua, tengok dia dah data saja, dia tak ada tajuk. Betul? Kan? Jadi macam mana nak buat tajuk? Boleh buat tajuk. Okey. Caranya ialah kita highlightkan dia dulu. Highlightkan dulu yang kita nak tajuk ni keluar banyak kali. Pergi kat print titles. Pergi di print titles. So, print area ni kita tak set. Kita cuma nak tengok rows to repeat at top. Jadi kita pergi highlightkan sekali lagi. Dan kita masukkan yang ini kita nak repeat. Okey, saya dah highlightkan ni. Row 3 dengan row 4 ni saya nak dia repeat. Okey, masuk repeat je lah. Bila kita tekan print, page pertama kalau nampak atas tu dia ada tajuk kan. Bila kita pergi page kedua, tajuk tu keluar lagi. Kan? Tajuk dia akan keluar ikut setiap page yang kita hasilkan. Boleh faham jadi itu pun boleh diuruskan di Excel. Okay, jadi ini contoh saja. Boleh? Jadi itu contoh yang bahagian page layout. Lepas tu kita ada formula. Bahagian formula ni banyaklah. Formula ni saya tak mau ajar lebih sikit. Sebabnya dia agak critical sikit, susah sikit lah. Okay, and then kita ada juga beberapa function dalam daripada segi data. Kita akan belajar sikit nanti hari ni daripada tab data ni. Dalam group filter nanti kita akan belajar sikit. Jadi lepas tu kita boleh nak lockkan dia pun boleh. Contohnya kita cuma nak benarkan ataupun kita tak mau maklumat ini diusik bila kita dah buat tak mau diusik, kita nak tunjuk kat kawan-kawan kita je. Jadi dia tak boleh ubah semua maklumat ini. Boleh kita dipanggil protect sheet. Okey, kita akan protect dia. Oh boleh, tu nanti belajarlah. Saya dah menggunakan Apple. Apa? Saya punya ni MacBook. Jadi dia ada sedikit perbezaan dengan you all punya ni, sikit saja perbezaan. Tapi dia punya function sama. Cuma sedikit perbezaan. Mungkin ada berbeza, saya minta maaf lah. Kalau misalnya you ada masalah, just let me know. You boleh share you punya, nanti saya akan tunjuk. Saya dah guna dua-dua. Sebelum ni saya pakai laptop yang pakai Windows. Pakai Windows ni dia pun sama, tak ada masalah. Dulu saya boleh buat. Okay, saya boleh nampak lah. Okay, itu saja. Jadi ada view. Contoh view pun boleh ubah. View View ni contohnya tak nampak tak kita ada kotak-kotak ni. Contoh kita tak nak tengok kotak-kotak ni. Kita rasa macam lemah nak tengok kan. Jadi buang grid line. Bila kita buang grid line dia kosong, putih je. Okay, kalau nak tambah grid line. Kalau kat sini ada formula bar, nama dia formula bar. Kalau kita nak buang formula bar ni pun boleh. Klik ni formula bar. Dia hilang formula bar. Okey, semua ada sini dia guna. Ataupun kita nak buang dia punya heading. Heading ni ruler dipanggil ruler. Ruler ni di sinilah iaitu A, B, C, D, E ni ruler untuk kolom.
Lepas tu ada number 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni, ini adalah row. Okey, yang ini ialah nak menentukan kat mana field dia. Biasanya kalau orang cakap field dia berapa? K8 kan. Macam mana kita nak tahu kita duduk di field mana? Contoh saya highlight warna hijau ni kan. Kita duduk di mana ni? Okey, ni macam mana kita nak tahu ada di atas ni? Nampak tak dia punya ni? Ini ialah L7. Kita duduk di L7. Kalau sini kita duduk di J9. Di bawah ni kita duduk di L19. Boleh ha? Yang itu dipanggil kolom dan laju. Laju dan juga baris. Laju baris. Dia start dengan laju dulu Laju dia L, baris dia 19. Duduk di sini koordinat dia. Okey. Itu serba sedikit maklumat berkenaan dengan Microsoft Excel. Dan kita dalam Microsoft Excel ni kita akan ada projek kita akan ada satu tugasan kedua, individu. Yang ini bukan buat kongsi-kongsi individu, setiap orang kena buat. Saya dah beri maklumat sedikit, jadi kita tak perlu buat data entry. Dalam tugasan nanti ada sedikit data entry you all kena buat, dan banyak jugalah saya tengok ini disediakan oleh penyelaras, jadi kita kena ikut saja. Bagaimana kita nak mencantikkan dan juga arahan-arahan tertentu lah. Pertama sekali saya nak cantikkan semua maklumat saya dulu. Okey, cara saya nak cantikkan ini dah tercantik sikit lah. Yang ini saya dah centerkan dia. Yang ini saya buat left. Okey, align to left. Okey, saya nak nama ni bukan center. Nama dia nak align to left. Okey, jadi yang ini dia punya ni kat sini lah. Okay, align to left. Yang ini dengan nama bahagian dia align to left. To align to left. Yang nombor staff saya buat dia center. Dia duduk kat tengah-tengah. Okey. Gaji pokok ini ialah ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia lah. Kalau kita tengok nombor macam ni dia tak berapa cantik lah. Susah kita nak tengok. Macam mana cara kita nak cantikkan dia supaya dia mengikut format ringgit Malaysia? Senang saja. Klik ke atas ni di bahagian tab ni ada group bahagian kita nak manage kita punya field, sama ada paragraph ataupun field. Kita tengok di hujung sekali ini dia ada dipanggil accounting number format. Yang ini saya nak guna accounting number format. Bila saya klik, saya highlight dulu semua and then accounting number format. Dia ada keluar ringgit Malaysia. Ini format kita. Okey? Boleh nampak? Dia ubah terus. Okey, untuk number yang sini ni, number di sini ni, kita tengok ini ialah kes yang saya beri ini ialah dipanggil kes markah prestasi. Markah prestasi untuk staff. Staff ini. Saya bagi 10 data saja, tak banyak. Jadi nanti dalam tugasan ada banyak data, lebih kurang 60 data. Jadi apa yang you kena buat sekarang ni, semua saya beri markah dah, iaitu markah ni terdiri daripada markah sasya, markah kualiti kerja, markah pentadbiran dan markah komuniti. Okey, dia kira juga markah komuniti. Jadi kita nak cantikkan dulu kita punya ni. Jadi apa yang saya nak, saya nak buat dia semua ini dalam bentuk number. Macam mana nak tahu kita dalam bentuk number? Kat atas ni nampak tak ada satu koma ni? Yang ini ialah number, dipanggil koma number, koma style. Kalau ada 1000 dia akan, setiap rumah 1000 dia akan letak koma. Okey, so cara dia lah kita klik kat situ. Bila klik kat situ dia automatik akan tukar kita punya number ini semua kepada format dipanggil format accounting juga, tapi koma style. Tak ada ringgit Malaysia lah. Okay, dia koma style. Dan 2 titik perpuluhan. Jadi semua dia bagi 2 titik perpuluhan. Jadi nampak lebih kemas. Kalau tak mau yang ini pun boleh. Kita tak payah gunakan koma ni. Kita tak mau koma. So kita tukar balik kepada general. Okay, dia jadi macam tu balik. Tapi kita terus dia klik kat dipanggil yang ini ialah kita punya decimal. Sama ada kita ada 1 decimal ataupun kita ada nak decrease atau nak increase. Saya nak increase dia. Sama juga dia punya rupa. Okey, sama. Kita bentuk macam tu juga. Nampak semua ada 2 perpuluhan. Jadi semua consistent number tadi. Boleh Okey.
Selepas daripada yang itu, kita akan ikut arahan-arahan tertentu. Saya sebenarnya arahan ini nak membantu kita bagaimana kita nak menyelesaikan. Arahan ini saya buat dalam bentuk praktikal. Minta semua orang boleh ikut saya buat. Kalau tak dapat, maklumkan pada saya. Pertama sekali, boleh nampak tak tulisan ni? Orang nampak Boleh. Okey, soalan Boleh pertama. saya nampak. Surya, kirakan peratusan untuk setiap kategori markah prestasi. Okey, apakah maksud peratusan? Yang ini sama Yang atas ini ialah dalam bentuk number per 100. Sekarang ni kita nak jadikan dia dalam bentuk peratus. Dalam bentuk peratus So macam mana cara dia ialah kita akan tekan sama juga dan kita akan pergi kepada sahsiah di bawah ni dan kita akan bahagikan dia dengan jumlah markah di atas. Okey. Nampak tak? F4 tadi tu bahagikan dengan F3. Tetapi kita nak fixkan F3 ni sebagai rujukan yang absolute. Maknanya kita nak kita akan sentiasa rujuk tempat yang sama saja. 100 ni. So macam mana kita nak jadikan dia tempat yang sama? You all kena tekan function. Nampak tak perkataan function? Function kat bawah tu. FN perasan tak perkataan FN? Sebelah kiri kat bahagian keyboard you ada tulis function. FN. Ada. Function tu FN. Orang nampak tak? Nampak tak? Ada. Ada Okey. nampak. Nampak doktor, nampak. FN lepas tu tekan F4 serentak. Okey. Tekan FN dulu, lepas tu tekan F4. Dapat. Okey. Okey. Saya tak tekan serentak Okey. Okey, FN, F4. Nampak tak? Dia akan jadi macam tu. You punya jadi tak? Jadi. Jadi kan dia yang ini kita panggil absolute reference ataupun rujukan yang pegun lah, rujukan pegun. Bukan Windows Control F4, dia tekan ni. Saya tunjuk sikit ada contoh saya ada ni. Nampak tak FN kat bawah ni? Okey. Nampak FN dan tekan kat ni F4. FN, F4. FN dulu, lepas tu tekan F4 atas ni. Serentak. Tak payah sentak, tekan FM dulu pun boleh. Tapi kena tekan FN dulu. Tekan FN dulu, tekan F4. Serentak, tak serentak tak ada. Tak ada Komputer FN. saya tak ada FN. Kalau tak ada FN, terus dia tekan F4. Ada orang yang dia punya macam ni kan. Ada yang bentuk F4 saja, terus dia tekan F4. Okey. Tapi macam mana pun result dia mesti keluar ringgit-ringgit ni. Maknanya kat F tu ada ringgit. Yang ini kita nak kita nak staykan dia supaya kita rujuk satu tempat saja. Dan kita akan darabkan dia dengan kat atas ni 20%. You all tengok dia punya warna saya buat pelan-pelan je mula-mula. F4 ini merujuk kepada field yang ini. F3 ini merujuk kepada 100 dan J3 kita kena tekan function F4 sekali lagi. Saya punya pun dah pening. Okey. Jadi yang ketiganya ialah kita tengok dia dah terkeluar. Okey. Jadi yang akhirnya sekali ialah F4 maknanya 92.5 bahagikan dengan 100 darabkan dengan 20%. Untuk 100 dan 20% kerana dia duduk di bahagian atas ni, kita kena buat absolute reference. Kita kena pegunkan dia. Kita kena berhentikan dia.
Maknanya kita rujuk tempat yang sama saja. Bila kita tekan enter, dia dapat 0.15. Kita tukar dulu status ni. Boleh? Boleh? And then kita tekan, nampak ada peratus kat atas ni. Tekan peratus. Peratus dia akan keluar jadi 19%. Yang ini kita tak mau macam ni. Kita nak dia ada satu, kita tekan dia punya di sini. Kita increase decimal dia. Maknanya kita nak ada 1.1 decimal. Maknanya dia 18.5%. Boleh? Buat benda yang sama, kita ulang untuk kualiti kerja. Sebenarnya dia boleh buat sekali saja, tapi untuk pengajaran ni saya Mana akan tu yang dia jadi 18.5 tu? Oh, okey, dapat. Macam mana dia jadi 18.5? Ha. Sebabnya 92.5 bahagikan dengan 100 darabkan dengan 20. Dapat 18.5. Ni Dia jadi 0.19. Oh, okey. Kalau 0.19 tu Ini. maknanya you guna yang ini. 0.19 kan? bagi dengan ni. Macam mana nak jadikan dia 18.5? Tekan ini. Nampak tak? Baik. Nampak tak saya punya cursor ni? Tekan tu. Increase decimal. Increase decimal. Dia jadi 18.5. And F4. Lepas tu tekan peratus. Naikkan desimal dia balik. 18.5. Okey? Mari kita cuba sekali lagi. Tekan sama juga. Lepas tu tekan 93.75. Bahagikan dengan yang atas ni 100. Tekan F4. Function F4. Darabkan dengan yang ini 40%. Tekan F4 sekali lagi. Okey. Tengok saya punya formula tu. Lepas tu tekan enter. Dia dapat 37.5. Tekan peratus. Dia dapat 38%. Tambahkan increase decimal 1. Dia jadi 37.5. Ni. Kita buat sekali lagi. Ada 4 kali saya kejar. Kejarlah derajat. Lajunya. Ulang benda yang sama. Cuma kolom yang berbeza. Jadi kerja tu sama je. Kolom yang beza. Mula-mula kalau untuk pentadbiran, rujuk kepada 80. Bahagikan dengan 100. Tekan F4. Darabkan dengan yang bahagian pentadbiran ni 30%. Tekan F4. Function F4. Tekan enter. Okey. Ya. Tekan F4. Okey, tekan enter. So kita dapat 0.4. Tekan peratus. Tekan increase decimal. Semua dah ikut saya? Pentadbiran bagi dengan Community. Tekan sama juga. Tadi darab dengan apa doktor? F4. Dia darab dengan yang atas dia ni. Atas Darab ni. ni Semua ni yang atas ni. 20%. Tengok dulu. Ni 70 F4. bahagikan dengan yang atas 70 ni 100. Lepas tu kena tekan function F4. Darabkan dengan yang duduk atas community ni ialah 10%. Tekan 10%. Tekan function F4 sekali lagi. Boleh faham? Okey. Okey, 70% sama juga. Tekan peratus dia dulu. Dia akan dapat 7%. Okey, darab dengan 10%. 7% betul. And then kita klik increase decimal 7.0. Kita nak semua ada satu titik perpuluhan. Okey. Siap dah. Maknanya kita kena siap. Boleh tak semua orang dapat jumlah yang sama? Jumlah mesti sama semua. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Okay, harap-harap semua orang mendapat apa yang saya sama jugalah seperti yang saya buat. Doktor tanya satu. Kenapa perlu tekan F4? Kena tekan apa? F4 tu.
F4 tu ialah untuk keluarkan ringgit tu. Nampak tak ada ringgit, kata ringgit tu? Oh, Dia nak keluarkan ringgit tu F4 tu. Kenapa kena ada ringgit? ah, Supaya rujukan tu dia tak berubah-ubah. Kita rujuk tempat yang sama juga. oh, okey, faham. Dia Dia, tujuan. Jadi dia akan tetap kat situ. dia akan tetap je. Kita akan kalau kita copy kat tempat lain pun dia akan rujuk kat situ juga. Dia tak rujuk tempat lain. Okey? Okey, So okey. macam mana cara kita nak copy ke bawah? Yang ini ni trik. Senang. Sama ada kita copy atau paste ataupun tengok saya buat tengok pastikan dia duduk kat satu tempat tu. Kat bawah tu nampak tak ada satu kotak. Betul. Ada satu kotak warna hitam tu. Bila saya cursor saya pergi kat situ, cursor saya tukar warna hitam. Nampak tak? Cursor saya putih kan? Putih ni kan? Lepas tu bila kita pergi kat situ dia tukar warna hitam. Double klik dia. Double klik. Bila double klik, Oh. kita double klik, tu dia turun automatik. Nampak tak dia turun automatik? Dia turun automatik mengikut jumlah, berapa banyak jumlah yang ada di jiran dia ni. Jiran ni kalau banyak ni lah dia penting. Macam mana buat tu? Double klik. Double klik. Pergi kat ni, cursor, pastikan dia duduk kat ni. Bila dia tukar warna hitam tu baru double klik. Ni putih, tengok betul-betul. Pastikan dia kena betul-betul sharp ni. Okey, bila dah sampai tukar warna hitam tu, double klik. Tak ada tekan control ke apa tak ya? Tak payah. Double klik je. Kalau dia dekat bucu 2.4.04. Okey, kalau tak boleh juga, ada orang dia memang tak boleh, macam mana lah tekan pun tak jadi juga. Tak apa, ada cara lagi. Pertama sekali ialah kita buat ni and then kita akan hold dia, right click. Bila pergi kat sini, right click. Tarik dia. Tarik pelan-pelan pun boleh. Aduh. Tarik satu-satu pun boleh. Tak boleh juga. Tangan tak menjadi juga. Don't worry. Pergi kat sini. Right click, tekan copy. Tekan copy. Right click, tekan copy lah. Kalau tak boleh juga yang tadi tu, right click, tekan copy. Lepas tu, highlight kat mana kita nak pergi. Kita nak copy dia yang sini. Sampai sini. And then right click sekali lagi. And paste. Ada dekat bucu persen tu ada warna hitam. Banyak cara saya buat ni. Kalau tak boleh juga tak betul. kata. Boleh siap dah semua? Dapat. Cantik. Sama. Nombor 1. Tak dapat doktor, lost. Kat mana lost tu? Apa yang lost? Aduh. Hari awal. Pening. Allah. Tak apa. Nanti kena tengok balik lah. Nanti tengok saya baik. Tak apa. Tertinggal satu, maknanya nombor 1 tertinggal akan ada ulangan ini. Nanti tengok pada saya ini buat pelan-pelan. Boleh Tapi doktor, kalau saya ikut yang doktor suruh highlight tu, saya highlight dia punya percentage tak sama macam doktornya. Sama, tak sama dengan profesor. Saya pun sama. Yang community doktor punya bawah sekali 8%, dapat 9.9. Dia makin menurun, kita punya makin menurun. Maknanya itu kalau makin menurun, itu maknanya you all punya yang hujung ni tak ada ringgit. Cuba tengok. Mesti tak ada ringgit. Betul. Mesti kena ada ringgit. Kalau tak ada ringgit mesti salah. Ringgit macam mana tu? F4. F4 tadi yang saya suruh buat F4 tadi tu. Dah? Tengok tak? Tengok ni. Dia kat belakang sekali dia mesti Betul. ringgit M, ringgit 3. Kalau you tak buat ringgit M, ringgit 3 mesti salah. Betul kan? Kalau tak reti juga tekan F4, type lah ringgit M, ringgit 3. Tak payah tekan F4 tu. Tak jumpa kan? Boleh buat secara manual contoh You all tak jumpa juga. Okey. Buat ringgit, tekan ringgit kat atas nombor 4 tu, tekan M. Kita tekan dulu nombor 10 ni. Tekan 10 dia ada M3 kan. Pergi kat cursor kat situ, tambah ringgit. Tambah ringgit kat tengah-tengah tu. Begini. Mesti macam ni. Nampak tak yang saya buat ni? Semua orang boleh tengok dia punya formula I4 bahagi dengan I3 ada ringgit-ringgit. Darabkan dengan M3 ada ringgit-ringgit kat sini. Formula mesti macam ni.
Bila tekan enter, lepas tu boleh sekali lagi. Contoh saya boleh padam sekali lagi. Tak ada masalah Saya punya ni bila duduk online dia agak slow sikit dia punya reflection dia. Okey, pergi 70% ni dan copy sekali lagi. Saya menggunakan tak tepat. Ni jangan give up. Ada orang tulis mesej tak faham apa. Jangan give up guys. Memang semua orang tak tahu apa-apa. Tak ada basic, tak ada siapa yang ada basic. Yang ini saya mengajar daripada kosong. Daripada fresh. Okay, betul. Jangan tertinggal. Jangan sedih-sedih, Jana. Betul, yang peratusan tu community bagi dengan 100. Lepas tu FN F4 kali dengan 10% community persen dengan jadi M3, betul? Start daripada sesasia pula. Janganlah suruh saya start daripada awal. Apa? Siapa yang tertinggal yang ini, you don't worry. Okey, tertinggal yang ini. Saya ulang satu je lah daripada sasia. Ada orang tertinggal je. Saya padam satu saja dulu. Tolong fokus. Ada orang dia tadi dia tak apa-apa, dia tak tengok. Sekarang ni bila dia tengok, susah ni. Baru dia akan kabut. Okey? Bila tak fokus. Benda ni jangan kata orang lain dia tahu. Saya dia tahu. Saya dulu belajar. Mana saya belajar? Mula-mula belajar saya terus pakar. Tak ada. Okey? Apa marah tu? Dalam tu dia okey? Benda semua akan mesti ada mulanya. Dia hati tu mau belajar ke tak? Kalau mau belajar, tengok, pegang, tengok betul-betul apa saya buat. Dia adalah dia punya ni. Belum apa-apa lagi saya ni tak ada basic, tak tahu nak buat apa, memang tak reti daripada awal, memang tak boleh buat sampai sudah. Okey? Itu pasal kita ada kelas hari ni untuk saya ajar. 23.5, 25. Okey, tekan ni guys. Siapa yang tertinggal tadi daripada sasiah tadi tu? Dia konsep dia sama sahaja semua. Pertama tekan sama juga. Tekan sama juga dulu. Okey, tekan sama juga. Nampak sama juga? Tekan sama juga, lepas tu pergikan cursor ni, pergi ke 92.5 ataupun F4. Pastikan dia tertulis F4 di situ. Dah? Janganlah lama sangat. Tak tarik ni pun. Dah. Lepas tu, jangan tekan apa-apa lagi. Lepas tu tekan bahagi. Bahagi dia dalam bentuk slash. Bahagi. Okey, bahagi dah. Bahagi, lepas tu pindahkan cursor kita ke 100. Ini formula matematik. Matematik nak cari peratus, macam mana nak dapat peratus supaya saya ulang. Bagi faham dulu apa sebenarnya you all buat ni. Kan? Ni matematik kecil saja, matematik biasa yang kita belajar matematik biasa. Okey, sekarang matlamat kita markah yang diberi Sasia 92.5. Siapa si Ahmad ni dia dapat markah 92.5. 95 markah penuh 100. Sekarang ni daripada 92.5 kita nak tukarkan menjadi 20% sahaja. Jadi kita nak convert dia daripada 92.5 per 100 dengan berapa per 20. Multazam ni pasal apa? Tutup Multazam. Dia on balik. Okey. Jadi cara dia ialah sama juga 9.25 per 4 bahagikan dengan 100. Kita dah bagi tadi. Macam mana cara kita nak copy supaya nanti bila kita copy dia ikut je formula dia tak berubah-ubah. 100 ini menjadi markah penuh untuk semua orang. Semua orang memang markah per 100. Jadi kita kena jadikan dia rujukan pegun ataupun absolute reference. Okey? So macam mana nak jadikan absolute reference? Tekan function fn. Saya tunjuk lagi. Tekan fn kat bawah ni. Tekan fn, nampak fn yang ni? Fn. Tekan F4. Nampak F4 kat atas ni? Fn, F4. Tekan Fn, tekan F4. Tekan Fn.
tekan F4. Ada yang apa dia? Tekan Fn, F4. Dah kali 3 dah. Kali keempat. Dapat, doktor. Fn dengan Apa F4. tadi? Serentak je doktor, serentak. Ha? Serentak. Tak payah serentak, tekan Fn dulu. Jangan kalut-kalut, tekan Fn dulu. Tekan dulu Fn. Jari tu kadang-kadang tak boleh serentak, tekan Fn. Dia tak boleh F4 dulu, dia tekan Fn dulu. Tekan Fn dulu, dah. Baru tekan F4. Saya punya laptop Dah. FN i4 saja, tak boleh FN. Ada F4 tak boleh. orang laptop dia, kalau dia duduk F4 sorang-sorang dia, maknanya terus dia tekan F4 tu. Okey? Dia ada orang laptop dia jenis macam ni. Ya. Dia jenis macam tu, dia serta terus F4 kan? Betul, betul. Jadi terus dia tekan F4 tu. Yang kena tekan dua tu sebabnya F4 dia duduk kat atas kecil ni. Jadi dia kena tekan Fn dulu. Baru tekan F4. Fn ni maksudnya function. Okey? So habis yang you tekan Fn, tekan F4. Dapat macam tu. Tekan darab, lepas tu matematik dia kena betul lah darab. Darab tu ialah yang jadi astrik atas nombor 8. Dah? So daripada kiraan 95/100 ni, nak tukar dia menjadi 20%. So kena klik lah kat 20% ni. Ataupun J3, 20%. J3 ni kita akan gunakan untuk semua nanti kita nak copy, kita nak runjukkan satu tempat ni je. Semua mesti per 20. Jadi untuk dia jadi obsolete reference, kita tekan function sekali lagi, tekan F4. Okey, semua orang pastikan formula mesti F4. F4 ni dia tak ada absolute reference sebab nak berubah-ubah nanti. Yang ini ialah F3 ada absolute reference, ada ringgit-ringgit. Lepas tu J3 ada absolute reference. Okey, dah siap, tekan je enter. Bila tekan enter, apa yang you all akan dapat, dia akan dapat macam ni, 0.19, betul? You akan dapat 0.19. Jangan bimbang, 0.19 ini ialah number biasa. Jadi apa yang you kena buat ialah kena tekan ke atas ni, di ruangan atas ni ada dipanggil sebagai dalam ribbon ini nama dia ribbon. Dalam ribbon ini ada satu grup ni untuk kita uruskan kita punya field. Okay. So tekan peratus kat sini. Nampak peratus? Tekan peratus. Bila tekan peratus, automatik dia bundarkan kepada 19%. So saya nak dia mesti ada titik perpuluhan. Macam mana nak tambah titik perpuluhan? Kat dekat-dekat dengan peratus tadi tu, di sini ada dipanggil, you tengok dia punya ni, dia akan keluarkan dia punya apa untuk apa. Increase decimal dengan decrease decimal. Pilih yang increase decimal. Tu. Okey? Selepas siap dia akan jadi 18.5%. Dapat tak dapat? Dapat doktor. Dapat. Bila dah dapat, Alhamdulillah. sekarang nak kena copy. Macam mana nak copy? Pergi kat tepi ni, bila dia dah hijau ni, pergi kat di bahagian cursor ni, kat tepi sekali tu ada satu kotak warna hitam tau. Ni hijau lah, yang ni yang hijau kan, hijau yang lebih tebal tu. Bila cursor kita pergi, dia dekat je dengan cursor tu, dia duduk di tempat tu, dia akan tukar warna hitam. Perasan tak? Okay, bila dia pergi kat situ, dia jadi hitam. Mouse doktor dia tak betul-betul apa position dekat tepi box tu. Itu yang saya You confuse. tak nampak yang ni Cursor tu tak wake up box. Dia tak pergi dekat, dia dah bertukar hitam, tapi sebenarnya cursor tu supposedly kena dalam kotak di belah kanan kotak bawah. Kanan. Sekejap saya on satu lagi saya punya iPad ni. Saya nak tengok cursor saya betul lah. Oh, cursor saya tak duduk kat tempat tu. Betul. Yang tak biasa pakai Excel dia akan confuse doktor. Cursor dia duduk tempat lain. Saya pun Tempat lain. Cuma kita boleh anggap doktor punya cursor tu hitam. Itu je.
Jadi okey. orang lain tak position, dia akan ikut position doktor, dia akan takkan dapat. Oh, dia betul lah. Saya punya ni dia duduk tempat lain. Hmm. Betul tu, saya nampak tempat lain. Oh, tak canggih juga ni okey. So sebenarnya dalam kotak tu, nampak tak kotak warna hijau yang 18.5 tu? Jangan tengok cursor saya. Jangan tengok cursor saya tu. Tengok dalam 18.5 tu ada satu kotak. Dalam kotak tu dia ada kat tepi bawah belah kanan bawah tu dia ada satu kotak besar sikit. Kan? Pergikan cursor kat situ, double klik kat situ. Okey, bila kita double klik, dia akan turun automatik. Mengikut ruangan yang ada. Itu yang paling senang lah. Boleh baru nombor 1 ni kita ada 11. Tak tahu macam mana nak dapat. Kena laju sekarang. Okey, dah? Dah. Okey, dah siap yang itu. Kita akan pergi soalan nombor 2. So, siap nombor 1 Nombor 2, kirakan jumlah markah prestasi staf 100%. Yang ini cuma buat macam biasa saja. So kita akan ada buat sedikit bahan sikit So kita akan buat yang ini, kita nampak tak ada 2 ni? Saya akan highlightkan dia. Highlightkan yang ini 2. Lepas tu saya akan kat bahagian ribbon di atas ni, nampak tak ada satu ni dipanggil merge dan center. Merge. Saya tengah nak mergekan 2 field. Field yang satu, yang N1 ni dengan N2 ni, saya nak mergekan dia. Jadi saya highlightkan 2 ni. Saya highlightkan dah. Lepas saya highlightkan, saya tekan merge. Dia akan jadi satu kotak besar. Digabungkan satu kotak besar. Yang ini kita panggil jumlah prestasi. Tak dapat doktor, dekat mana Dekat home Kat home. Okey. Di bahagian home, jumlah prestasi ni, mula-mula highlight dulu. Nak type dulu pun boleh, type dulu jumlah prestasi tu. Type kat N1 ni, kat sini N1 nampak N1 ni? Pastikan kita duduk kat N1, type jumlah prestasi. Okey, type jumlah prestasi, lepas tu highlightkan N1 dengan N2 ni kita highlightkan. Tengok dalam saya punya tu, nampak saya highlightkan N1 dengan N2 tu saya highlight. Okey. And then cari kat bahagian atas ni, kat bahagian di atas ni, dia ada satu yang dia punya gambar ni. Kat bahagian dia tulis merge and center. Oh, baru saya nampak cursor saya dia gerak tak habis. Ya. Cursor saya duduk kat bawah tu. Okey. Cuba cari di atas tu yang dia nama merge dan merge center. Boleh jumpa tak merge center? Bawah tab view. Bawah tab view? Kalau dekat ribbon tu dia tulis bawah view tu ada tulis right tab dengan merge center. Kat view ke? Tak. Kalau dah pergi dekat kalau dalam tu lah. Kat home. Pergi kat Dekat home. Dekat home. Dia pergi kat home. And then dia ada duduk sini. Okey? Nampak ni. Yang ada gambar macam arrow kanan kiri tu. Boleh dapat semua orang? Dapat. Boleh. Tekan merge center. Okey, bila tekan merge center, you perasan tulisan kita tenggelam. Nampak tulisan kita tenggelam kat dalam ni? Betul. Okey, sebab ruangan kita tak cukup. Okey? Jangan besarkan ruangan tu. Saya nak buat kat atas ni, dia ada satu lagi dipanggil sebagai wrap text. Yang ada tulis ABC, lepas tu ada arrow kecil. ABC. Saya punya arrow ni, saya tunjuk kalau saya adakan arrow ni, yang ni. Nampak tak? Ni. Dapat. ABC. So klik ABC tu. ABC. Dia jadi tulisan kita jadi sebelah atas dan sebelah bawah sebab kita wrap text dia. Okey? Okey. So sekarang ni Sekali yang doktor, pertama. tu tak dapat Tak apa, tinggal nanti yang ni tak penting. Okey? Yang penting yang bawah ni. Okey? Sekarang ni tengok betul-betul. Sekarang ni kita nak buat
macam mana kita nak totalkan markah untuk markah 20, 40, 30, 10. Logiknya kita tambah 20, tambah 40, tambah 30, tambah 10. Tu logik saya. Kan? Dalam Excel ni kita kena buat, tekan dulu kat ruangan ini, kat N3 ni. Pastikan you duduk kat sini. Okay. Saya bagi tengok arrow saya ni. Okay. Semua orang tengok arrow saya putih. Pastikan kita duduk di sini. Okay. Duduk sini. N3. Boleh? Lepas tekan N3, di atas ni, di atas tu bahagian atas, saya tengok cursor saya. Tekan yang dipanggil yang macam E tu. Nampak tak E? Oh, E auto tu. sum. Nama dia auto sum. Auto sum. Ni So klik dia. Klik auto sum. Okay. Automatic auto sum itu akan tarik semua nombor-nombor yang ada di satu line tersebut. Jadi kita jangan campurkan semua sebab kita nak campur daripada 20% saja. Bawakan cursor kita ni ke 20 hingga hingga yang ujung ni saja. Nampak tak saya punya yang saya highlight tu? Highlight ke 20 hingga 10 tu saja. 20, 40, 30, 10. Tu saja. Boleh? Boleh. Tekan enter. Okay. Tekan enter. Dapat. 100%. 100%. Okey, betul lah. Memang itu yang kita nak. Okey. Kita dapat ini, tekan enter. Okey, dapat 100%. So, 100% ni kita boldkan dia. Bagi dia comel ya. Okey. Alright, sekarang ni buat sekali lagi. Test sekali lagi. Kat bahagian bawah ni pula, test sekali lagi. Kita belajar kena buat banyak kali. Okey, tekan sum lagi. Tekan sum lagi. Highlightkan lagi. Yang sama tadi tu, ruangan yang sama. Mana daripada J kepada M tu. Lepas tu tekan enter. Kita akan dapat 87%. Boleh? Boleh. And then kita copy. Ada dua cara lah. Sama ada double click tu ataupun kalau tak reti juga, saya hold dia. Tekan right click dan jangan lepaskan. Tarik sampai bawah. Lepas. Okay, so kita dah dapatlah jumlah setiap orang. Boleh dapat? Dapat. Dapatlah jumlah prestasi setiap orang 87, 90, 91, bla 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 bla. Okay? Okay, now continue lagi. Doktor, Ya. yang jumlah prestasi dengan yang 100% tu, doktor boldkan sendiri ke ataupun dia auto bold? Boldkan sendiri. Saya boldkan dan gariskan. Saya buat sendiri. Nak garis ni, kan dia tak ada garis kan? Pergi kat bahagian ni ada garis tu, cari yang garisan yang paling tebal sekali ni. Tick bottom tu, nampak? Gariskan dia. Nampaklah, jadi saya punya kerja nampak kemas lah sikit. Kan? Tick bottom. Okay? Alright. So sekarang soalan, okay, kita dah habis yang pertama ni. Okay, saya highlightkan ada yang dah habis. Yang ini satu dah buat, dua dah buat. Doktor, And then kita nak kira jumlah staff. doktor, Ya. kan dekat 100% tu, dia ada segitiga hijau kat bucu tu, doktor. Tu memang common ke? Biar tak ada apa. Saya punya pun ada tu. Tak ada masalah. Dia tengok macam ada error formula ni. Formula ni macam ada tu saya tanya. sebenarnya tak ada apa-apa pun. Betul lah tu, memang kita nak yang tu. Okey. Dia cuma bagi signal saja. Nak tengok semula ni mungkin salah kot formula ni. Tapi betul. Okey? Baik, doktor. Okey, yang ketiga, kirakan jumlah staff. Kita boleh kira staff ni secara tangan pun boleh. Nak kira secara computerized pun boleh. Macam mana cara saya nak kira? Sekarang ni numbering tak ada kat belakang tepi ni. Nak buat numbering pun boleh. Nak buat bilangan staff pun boleh. Tapi soalan saya nak tak suruh buat numbering. Saya suruh buat berapa bilangan pelajar kita kat bawah ni. So, macam mana cara kita nak buat bilangan pelajar? Menggunakan formula count A. Okey. Semua orang dah ready? Pergi ke kawasan yang saya hijaukan tu. Nampak tak? Tengok cursor saya. Saya yang gerak-gerak tu pergi ke saya sebabnya cursor tu saya nak padan agak sini ni. Pergi kat sini bilangan pelajar ni.
Kat kotak tu. Okey? Pergi kat kotak ni. Lepas tu tekan sama juga. Nampak tak sama juga saya berada di mana? Kat bahagian bilangan pelajar tu. Tekan sama juga. Dah? Ya dah. Type count A. C-O-U-N-T-A. Counter. Count A. Counter. Okay, type Counter. count A. Count A ini ialah untuk kirakan kat bahagian mana yang ada field, yang ada maklumat, dia akan kira sebagai pelajar kita. So, cara kira nak kira ialah count A buka kurungan. Okey. Boleh buat kurungan? Buka kurungan. Nampak tak kurungan tu? Boleh, boleh. Okey. Lepas tu tarik kita punya cursor ni kat nombor staff. Highlightkan semua kat nombor staff kita. Okey. Okey. Tekan je enter. Tak payah tutup kurungan tu. Tutup kurungan. Oh. Sorry. Tutup kurungan pun boleh nak tekan enter. Dia sebenarnya bila kita tekan enter, automatik dia tutup kurungan kita. Tak perlukan kita tutup pun. Dia sebenarnya sistem pandai dia tutup sendiri. Saya jujur Doktor. Bila kita tekan enter, dia automatik kira. Maknanya berapa banyak yang kita highlightkan tu, maknanya kita biasanya kita akan highlight yang mana yang ada maklumat lah kan. Yang field berisi tu, dia akan kira secara automatik berapa jumlah dia. So kita akan dapat bilangan pelajar 10. Hanya pada nombor je kata. Pada Ha? nama tak boleh Hanya pada nombor je. So, boleh ada nama pun boleh. Boleh Boleh, Okey. tak ada masalah. Contoh saya padam yang ni. Saya pergi kat nama. Pun boleh. 10 juga. Oh, okey. Janji edisi. Tak kira apa format. Okey, jadi DC. Janji edisi. So tujuan dia nak kira berapa line lah. Berapa line. Kan macam tadi kita dah belajar tadi berapa rekod yang ada kan. Nama dia rekod. Berapa rekod yang ada dia akan kira lah. Okey. Jadi dia akan kira. So kita ada 10 rekod. Yang itu maksud dia. Jadi dia akan berlaku secara automatik nanti kalau kita buat, walaupun dia katakan kita tarik panjang sampai ke bawah, kalau dia kosong dia tak kira. Bila dia ada dia tambah. Okey? Jadi dia secara automatik. Sekarang ni, yang ni saya sepatutnya kewangan ni saya akan padam dulu. You all semua padam dulu. Boleh tak padam dulu yang reference bawah ni. Okey, saya tadi sebenarnya saya buat secara automatik tu dia keluar. Jadi kita padam dulu. Macam mana cara nak buat secara automatik? Okey, bahagian ni sepatutnya bahagian ni kewangan pemasaran kita nampaklah dia berulang-ulang. Ada kewangan, ada pemasaran, macam mana kita tak mau dia berulang-ulang keluar. Okey, kita tahu dia ada kewangan, pemasaran dengan pentadbiran, ada setiausaha. Kan? Kita akan buat dia secara automatik supaya list yang kita buat ni dia dah ringkaskan. Maknanya kewangan keluar sekali saja, pemasaran keluar sekali, pentadbiran keluar sekali, setiausaha keluar sekali. Okey? Yang ni kita nak seterusnya lepas habis ni yang keempat. Yang keempat kita nak buat, dia suruh ringkaskan bahagian dan kirakan jumlah staf setiap bahagian. Boleh? Itu matlamat kita. Kita nak ringkaskan bahagian tu dan kirakan setiap bahagian tu ada berapa orang setiap satu tu. Macam mana kita nak tahu berapa orang? Pertama sekali, pergi cursor kita kat bahagian bawah ni. Okay, nampak tak? Saya tandakan hijau tu. Nampak. Sekarang Row ni- D18. Tera. D18. Pergi kepada D18 and then pergi ke data. Pilih atas ni, pergi ke data. Boleh? Boleh. Okey, sekarang ni pergi klik advance. Nampak tak ada bahagian tu ada filter dan tulisan filter, tapi jangan filter, kita pilih yang advance. Boleh nampak advance? Dapat. Okey, tengok kat cursor saya tu. Cursor saya yang advance tu kan, kat bahagian advance. Okey. Saya nak tengok tu dia punya arrow tu. Alah, perkataan advance susah betul, saya nak pergi ke satu advance. Okey, nampak advance tu? Tengok kat cursor saya, advance, klik kat advance tu.
Okay. You all punya advance dia akan kosong tau. Dia tak ada, list range ni tak ada lagi. Betul kan? You all punya macam ni kan? Dah ada Dah ada. Oh dah ada betul. lah. Sebab saya dah tolong buat tu tadi. Saya terhantar kat you all lepas saya buat. Okay. Tapi dia ambil role D. Padamkan dulu. Okay, sekarang ni saya nak ubah sikit. Okay, list range tu padamkan dulu. Saya nak ambil daripada kewangan ini, daripada D4, kewangan ini sampai ke bawah saja. Nampak tak saya tandakan? Bahagian tu saya tak ambil. Saya ambil kewangan sehingga D4 sampai D13. Ya, D4 hingga D13. Oh, kemah lah. Kalau boleh sebut macam tu saya lagi suka. Okey, D4 highlightkan D4 ke D13 sahaja. Okey. Tukar dia punya ni kepada copy to another location. Copy to another location. Copy to other collection. Okay. Okey, ke mana kita nak copy? Kepada D18. Tukar kepada 18. Copy to D18. Okay. Lepas tu, klik unique records only. Klik unique record only. Okey, sekarang ni masing-masing tolong check balik semua. Pastikan yang list range tadi tu ialah, boleh kita pergi balik kat dia. So kita type saja ni, dia dia bergerak-gerak lah. Saya punya ni okey. Punya dia tak boleh check. Bila kita pergi sini, pergi kewangan dengan pemasaran, tekan enter. Okey, pastikan dia highlight yang itu. Tiba saya dah enter dah. Oh, sorry dia keluar ni. kewangan dua kali ya. Okey, sorry. Sekarang ni saya ubah sikit. Maknanya data tu saya kena ambil daripada bahagian jugalah. Guys, tukar sikit ini. Padam balik semua. Buat sekali lagi. Bahagian pun padam. Nampak tak tadi bahagian saya tak padam. Bahagian pun padam. Boleh padam balik semua. Padam balik semua. Tekan ni. Lepas tu pergi ke advance. Okay, advance. Ulang sekali lagi. Kali ni kita ambil daripada bahagian atas ni. Ambil daripada bahagian. Ambil daripada tajuk dia. D3 hingga D13. D3 hingga D14. Lepas tu klik copy to another location. Tukar balik kepada D17. D17 pastikan dia duduk kat D17. Klik unique record only. Okey, klik okey. Jadi kan? Jadi cantik. Yang ini ialah bagaimana dia meringkaskan kita punya. Kalau ini sebab kita punya data 10, senang. Kalau tiba-tiba kita ada 100, dia akan cari, mungkin kita punya kategori ada 6 atau 7 saja, tapi dia akan kena auto sort lah doktor kan. Dia auto sort. Dia akan sortkan ikut alfabet sama. Yang mana yang paling K paling atas lah, P nombor 2, S nombor lah kali. Gitu, dia susun sekali. Okey? Boleh? Boleh. Okey, sekarang ni dia ada soalan seterusnya. Belum dah ringkaskan dan lepas tu kirakan jumlah staff tiap bahagian. Macam mana nak kira jumlah staff? So macam mana cara kita nak kira jumlah staff? Semua pakai automatik saja. Pakai formula saja. Kita tak kira nombor 1, 2, 3 tak kira So macam mana cara kita nak kira ialah menggunakan formula count if. So macam mana nak mulakan? Tekan sama juga. Okey, tekan sama juga. Type count if. Okay, type count if. Okay. Lepas tu tekan buka kurungan. Count if. So kita kena cari, kita nak kira yang mana. Kalau nama pun dia kira kalau. Kalau count if tu orang putih tulis kan. Kira kalau apa?
Okay, kalau kita nak kira apa? Kira kalau area ni, area bahagian ni kita tandakan dulu. Highlightkan semua. D4 hingga D13 sahaja kita highlight. Boleh? Boleh? Yang ini kena tekan F function F4. Okay. Okey, pastikan D4 dan D13 kita tu ada tanda ringgit. Okey, kenapa? Kerana kita nak rujuk kat sini saja. Kita tak mau rujuk tempat-tempat lain dah. Okey, kita nak rujuk bahagian ni saja. Sebab kita ada yang kalau misalnya ada 100 line, kita akan tandakan 100 line tu dan absolute reference. Mana kalau nak tengok kira bahagian, kira yang tu saja. Okey? Buat koma. Masukkan koma. Koma. Okey, masukkan koma. Lepas tu highlightkan yang di bahagian D18. D18. Yang dia tulis kewangan tadi tu lah kan? D18. Pastikan dia D18. Dah? Dah. Okey, double check guys. Sama kira count if D4, D13, make sure dia telah di absolute reference kan. Maknanya keluarkan simbol ringgit tersebut. Letak koma. Lepas tu D18. Boleh? Boleh. Dan tekan enter. Okey, 3. Automatik dia baca kewangan kita ada 3 orang. Betul. Yang bawah tak payah kira dah. Copy saja. Okey. Boleh? Boleh. So dia dah kira dah. Kewangan 3, pemasaran 4, pentadbiran ada 2, setiausaha ada 1. Okey, yang ini cara kita mengira. Adakah kita buat kena calculation secara manual? Tidak ada. Semua ialah automatic. So, buatlah jumlah dia nak double confirm. Adakah jumlah ni cukup 10? Buat macam tadi tu. Sum. Yang ini tak ada dalam soalan. Kita cuba nak buat bagi cantik je. Tekan sum. Dia akan automatic kira. Yang mana dia nombor berdekatan dengan dia akan automatic tolong kira kan. So, kita tekan je enter. Okay, so dapatlah markah 10 tu. Jumlah, memang jumlah staff kita 10 je. Okay. Okay, habis soalan nombor 4. Soalan nombor 5. Kategori prestasi staff mengikut jadual prestasi. Jadual prestasi ni hilanglah dia punya ni. Tolong copy kan? Okay. Nampak tak sini ada plan, exit, lemah, sederhana, baik, cemerlang tu. Tolong copykan dia. Pindahkan kat sini. Ctrl V. Copy paste. Okay, yang ini ialah kategori. Okay, saya nak tengok dulu sebab saya ada buat perubahan sikit, tengok dia jadi tak. Tak jadi, so saya akan minta kita ubah sikit. Okay guys, tolong bantu saya sikit. Sekarang ni kat sini nampak tak dia tulis 0, 50, 70, 80, 90. Yang ini kita tak jadikan dia dalam bentuk peratus. So kita kena tukarkan semua ni, tambah peratus kat tepi dia. 0%. Yang ini pun 50%.
Ataupun kita kalau nak buat automatik boleh, tapi nanti kita kena ubah ni, tapi kita tambah je 8%. Semua tambah peratus. 70%, 80%, 90%. Okey. Macam mana kita nak tahu function count A? Okey, boleh. Yang itu kita kena belajar formula. Bahagian formula ni kita ada nama formula kat bahagian formula ni. Kalau auto sum yang ini ada semua di sini. Kalau nak kira formula ada di sini. Dia tak boleh. Apa? Semua ada di sini. Kita cari pun boleh untuk function kita boleh cari Sebenarnya siapa nak dia fungsi-fungsi ni memang sebenarnya kena belajar satu-satu bagaimana nak buat. Ada siapa tanya tadi? Formula ni semua memang telah kita bukan mudah-mudah nak belajar. Kita kena tahu. Ni Nurhana tanya, Doctor, macam mana kita nak tahu function count A, count if dan lain-lain tu. Apa maksud ni? Maknanya macam mana nak guna Bila nak guna? Adakah begitu? Jadi bila nak guna ni sebenarnya dia kena belajar melalui pengalaman juga sikit-sikit. Okey, pengalaman. Jadi kita kena tahu kalau nak kira bab field dia guna count A. Kalau nak tahu nak gunakan kira count if sama juga sebenarnya. Kira tetapi bersyarat. Kira bersyarat guna count if. Jadi yang ini kena merujuk buku sebenarnya. Nanti kalau dalam ni kita cari formula dalam ni. Semua formula ada duduk dalam sini. Kena belajar satu-satu. Function macam mana kan. Yang ini semua kena belajar setiap satu. Ni kat bawah ni dia ada bila kita tekan insert function tu kita cuba cari count. Count A. So kalau count A ni di bawah ni ada dia punya penceritaan. Count A ni ialah count the number of cell. Tapi siapa yang belajar guna ni kalau boleh buat A. Memang terror lah. Kan? Selalunya tak pandai tak boleh buat. Jadi apa yang kita buat? YouTube. Gunalah YouTube. Macam mana nak kira ni? How to calculate ni? Nanti YouTube tolong bantu kita. Okay, kalau nak belajar melalui satu-satu info kat sini ni, Hotmail Builder ni, demam you all. Okay, saya dah guna banyak jumlah kat sini. C-link saya dah guna kan. Insert macam-macam. Dalam ni banyak formula sebenarnya boleh buat. Kalau advance semua dia akan lebih canggih sekali lah. In fact, saya kalau buat formula contohnya kalau saya belajar ni boleh nampak contoh saya nak buat markah untuk pelajar kan. Jadi markah pelajar ni saya ada banyak dia punya tab kat bawah ni. Jadi macam mana cara kita nak baca tab? Kita guna formula kat sini. Saya ada create satu formula kat tepi ni. Jadi formula ni saya create macam ni. Kan kita guna VLOOKUP, G2 guna indirect, dia akan baca kita punya tab dan dia akan baca kita punya bawah ni dan dia akan rujuk kat mana tempat dia nak rujuk ni. Kat sini nama dia Finala ni. Kalau kita cari Finala ni dia duduk kat sini. Nanti saya ajar ni Finala ni kalau kawan tu. Jadi Finala tu ialah dia duduk kat bahagian ni. Ni. Ruangan ni saya namakan dia sebagai Finala. Nampak tak perkataan Finala ni? Dia rujuk kat sini. Jadi dia automatik akan keluar kat sini. Welcome kalau nak belajar. Nantilah yang tu you belajar yang asas dulu. Nanti you mam. Okay. So macam mana cara kita nak mudahkan merujuk kita punya, ini kita panggil jadual. Okay. Jadual prestasi. So macam mana cara kita nak memudahkan kita punya ni? Ikut saya Jadual prestasi mestilah disusun daripada rendah ke atas. Itu wajib. Maknanya kita tak boleh susun 90, 80, 70 ke bawah. Kita kena susun daripada 0%, 50%, 70%, 80%, 90%. Daripada bawah ke atas. Mesti. Okey? Tandakan semua. Okey guys? Highlight kan? Sila highlightkan sebagaimana saya highlight tu. Nampak tak saya highlight tu?
Daripada 0 sampai ke 2 ni. Highlight kan? Okey, selepas kita highlight, nampak tak C33 kat atas ni? Ada C33 kan? Kat bahagian name tu. C33, pergi kat sini, padam C33 tu. Tukar kepada prestasi. Namakan dia prestasi. Okey, nombor 1, highlightkan dia 0 hingga 2 tu kan, 0, 50, 70, 80, 90, pelan exit, lemah, sederhana, baik, cemandang, 0, 0, 1, 1.5, 2. Highlightkan semua. Namakan yang ni kita panggil jadual. Namakan jadual ini sebagai prestasi. Bagaimana kita nak tukar nama prestasi? Di atas ni tengok cursor saya. Cursor saya ni saya ubah kat sini. Yang ini. Yang ini namanya tempat naming, dipanggil naming field. Okey, naming field. Bila naming field ni kita boleh ubah nama dia. Walaupun dia sebenarnya mengandungi banyak kolom dan banyak banyak row, banyak kolom dan banyak kolom dan row, kita boleh highlightkan dia dan kita namakan semua yang kita highlightkan ini sebagai satu nama. Nama dia prestasi. Sebabnya yang ini kita nak gunakan secara semua jadual ni kita akan gunakan nanti. Okey, tekan enter. Bila tekan enter, pastikan bila kita kat tempat lain dia akan G38, tapi bila kita highlight balik yang ini, nama prestasi keluar. Tengok dalam cursor saya ni, nama tu keluar, prestasi. Boleh nampak kan prestasi tu? Okey, dia keluar dalam nama. Oh. Okay, boleh dapat semua? Okey, sekarang ni kita nak jawab. Dia katakan kategorikan prestasi staf mengikut jadual prestasi. Ini jadual prestasi ya. Okey, sekarang kita nak tengok nama dia ialah prestasi. Okey, kita highlightkan yang ini. Okey. Highlight range mana? Kosong. Tak apa, kalau tambah highlight pun tak apa. Saya saja je nak buat bagi dia ni. Oh, okay. You type dia yang satu line dengan 100 tu kita type prestasi. Type je prestasi. Type prestasi, boldkan dia, tak bukan auto Lepas tu kita gariskan dia prestasi. Dah cukup satu. Sekarang ni kita nak tahu prestasi dia ni baik ke, sederhana ke, lemah ke ataupun macam mana. Okey, macam mana cara kita nak buat? Kita kena guna VLOOKUP. Okey, VLOOKUP. So cari punya ialah pertama tekan sama juga. Tekan sama juga, tekan VLOOKUP. Okey. Dah? Dah. Dah nampak VLOOKUP? Okey, VLOOKUP ni, VLOOKUP pertama sekali kita nak tengok apa? Look ni look, nak tengok VLOOKUP. Lookup apa? Nak tengok apa? So kita nak tengok markah prestasi. Pergi kat markah prestasi dulu. Kita buat untuk seorang dulu. Okey, kita pergi ke markah prestasi orang yang pertama ni, iaitu N4. Tekan koma. Koma. Table array ialah nak rujuk table apa? Kita kan 87 ni kita nak tengok table apa? Table tadi kita dah namakan dia. Nama dia prestasi, betul? Prestasi, betul. Type saja prestasi. Bila kita type prestasi, biasanya dia akan keluar. Nampak tak dia akan keluar senarai bawah tu? Betul. Jadi just klik je. Klik je prestasi tu. Klik je prestasi kat bawah tu. Bila kita type press, dia dah keluar dah dia punya senarai tu. Type je prestasi tu. Tekan koma balik. Okey. Okey. Dah? Dah. Kena ingat balik bila kita tengok prestasi nampak dah dia akan merahkan tanda ingat prestasi. Prestasi ini dia ada 3 kolom. Kolom pertama dia tunjukkan markah prestasi.
Kolom kedua dia tunjukkan kategori. Kolom ketiga dia tunjukkan jumlah bonus. Jumlah bonus kan? Jadi kita yang ketiga ni, maklumat ketiga ialah dia nak tahu you nak keluarkan result kolom mana. Ini dia punya, kalau nak tengok dia nak fahamkan formula dia lah. Formula yang pertama N4 ni dia nak tengok nilai mana kita nak tengok. Nilai 87. Jadual mana kita nak rujuk? Jadual yang kita bagi nama tadi, nama prestasi. So kalau dah rujuk, output dia nak keluar kolom yang mana? Nak keluar kolom pertama ke? Nak keluar kolom kedua ke? Nak keluar kolom ketiga? So kita nak keluarkan dia kolom kedua. So bila kolom kedua, type nombor 2. Okey, type nombor 2. Nombor Okay, dua. setakat tu dulu. Dia ada banyak lagi. Ada nak kena column index number, nak kena tengok false ke true ke. So cukup 3 ni dulu. Tekan tutup kurungan. Tutup kurungan, tekan enter. Automatik dia akan keluar prestasi 87 jatuh Baik. pada kategori baik. Oh. Tapi kan untuk semua. Automatik dia baca. Yang baik-baik, yang cemerlang-cemerlang, yang sederhana-sederhana. Boleh dapat? Dapat. Kurang-kurangnya dapatlah sikit-sikit ilmu baru. Ramai kadang-kadang saya seronok belajar Excel ni. Bila saya mengajar ni, ramai yang kata ini first time saya tengok buat benda-benda macam ni kan. Jadi ini ilmu baru ni. Biasanya dalam pejabat, kita akan selalu guna benda-benda macam ni. Siapa yang kerja pejabat lah. Okay? Dia akan bantu kita mempercepatkan cara kita buat kita. Bila kita buat kerja nak selesaikan benda semua cepat. Dan formula ni bila kita dah set sekali, bila ada perubahan dia akan tak payah nak ubah semua. Kita ubah satu tempat. Yang ini kita panggil pengdata. Yang ini pengkalan data kecil. Yang kita tak boleh nak setting, dia lebih kepada analisis yang pengkalan data. Data awal tadi, data satu je yang kat depan ni. Maklumat-maklumat data yang ada ni data-data yang kata orang dia duduk diam. Tapi dengan data yang ada, kita tak payah nampak tak saya enter, saya tak enter apa-apa pun. Saya guna formula je. Satu line belah atas je saya buat. Kan? Formula tu. Jadi yang semua ikut je. Yang ini kita panggil database kita. Database kita ni, yang ini formula database dia duduk dalam kepala kita. Okay? Boleh dapat semua? Dapat. Okay? Alright. Seterusnya. Nombor 6. Kirakan jumlah dan peratusan staf mengikut kategori prestasi. Okey, yang ini kena duduk kat sini lah. Saya kena tambah sikit. Kirakan jumlah dan peratusan staf mengikut kategori. Dia nak tahu jumlah staf kita mengikut kategori tadi tu. Okey, so saya tambah sikit kat sini lah. Okay, saya naikkan sikit yang ini. So kita nak tengok jumlah staff dan juga dia punya peratus lah. Okay. Yang ini kita kena ubah sikit tadi tu. Okay, ubah sikit. Jadi mungkin ada orang yang tak perasan macam mana saya ubah. Okay, pertama sekali saya ubah, saya naikkan jumlah staff kategori tu, saya naikkan sikit. Lepas tu sebab saya nak ada kolom ni, nak tajuk dia. Satu nak tahu jumlah staff, yang tahu yang ini jumlah staff dia sama macam kaedah tadi yang kewangan tu. Cuma sekarang ni kita nak tahu dia dalam kategori mana. Pelan exit ni ada tak orang yang duduk dalam kategori ni, berapa kategori sederhana, berapa kategori baik, dan kita nak tengok total dia nanti. Okay, cara dia senang, sama juga macam tadi. Ingat. Verify ID tu ada apa? Okey, tekan sama juga. Macam mana nak buat ni? Shopee sampai. Kejap ya. Oh, Shopee. Okay. Tekan count if. Sama macam tadi lah kan? Sebiji macam ni. Saya buat yang ini. Sama lah ni. Cara dia nak buat. Okey.
count if, okay, kita buat count if. So, mana range kita nak tengok? Yang mana yang ada tulisan ni lah. Yang ini kita range nak tengok. Okay. Tekan dia punya absolute reference. Both koma. Rujuk kepada nama dia ni. Plan exit. G17. Okay. Boleh nampak? Cuba tengok dia punya ni. Tengok satu-satu balik. Boleh dapat semua? Tekan enter. Okey, so kita tarik saja ke bawah. Kita akan dapat 262. Kalau kita totalkan, ini dia ke tepi. So cari duduk tengahkan dia. Lepas tu totalkan dia. Kalau duduk tepi, saya centerkan dia dulu. So semua ni saya centerkan. Okey. Macam mana nak dapatkan peratus? Nak dapatkan peratus, sama juga. Bahagikan ni kosong. Bahagikan dengan yang bawah ni, 10. Absolute reference. Tekan enter. Apa tu? Main fun lah. Anak kacau lah. Okay. Okay, sama juga. Boleh dapat tak ni? Boleh. So, dapatlah 20, 60, 20. Sebab soalan ni... Boleh ulang balik jumlah staff tadi tu, Doktor? Yang mana? Yang jumlah staff tu. Tertinggal lah. Okay. Saya padam balik. Yang ini pun saya padam balik. Okay, untuk cari jumlah staff ni, pertama sekali tekan sama juga. Count if. Formula dia count if. Dah? Lepas count if, tutup kurungan, buka kurungan, cari range dia. So kita nak tengok range tu kat mana? Range dia ialah kat bahagian prestasi ni lah. Okay? Highlightkan semua bahagian prestasi kita. Jangan lupa function F4. Yang ini wajib. Kita nak absolute reference kan dia. Maknanya kita memang merujuk kat nama ni saja. Walaupun dia duduk di mana-mana. Bila kita drag ke kita ni dia akan rujuk senarai yang sama saja. Tekan koma. Pilih yang sebelah tadi tu, G17. G17. Okay, G17. Tengok yang atas tu, D17, tutup kurungan. Okay, pastikan you all punya set count is O4, O13, koma, G17. Okay, tekan enter. Okay, macam mana nak kira dia punya peratus? Make sure ada total kat bawah ni, sum. Yang ini sum, auto sum. Tekan je auto sum yang E kat atas ni. Ada E atas tu. Saya tunjuk cursor saya tu. Nampak E tu? Ni E. Okay, tekan E ni. Okay, bila tekan E, and then kita sumkan dia. Untuk cari peratus, sama juga. Kosong. Bahagikan dengan total. Bahagikan dengan total kat bawah ni. Yang total mesti kena tekan absolute reference. Jangan lupa. Tekan enter. So kita dapatlah peratus dia. So maknanya yang plan exit dengan lemah ni tak ada. Yang ada sederhana, baik dan cemerlang lah. Okay? Siap? Habis nombor 6. Thank you. Okay, habis nombor 6. Sekarang ni kita pergi nombor 7. Sekarang. Okay, pergi nombor 7. Kirakan bonus untuk setiap staff.
Ada tambahan bonus Kirakan bonus untuk setiap staff. So kita nak tengok bonus. Type sekali lagi. Yang ujung last sekali ni bonus. So pastikan bonus kita beri cantik dulu ni dengan tengahkan dia. Enterkan dia. Okey? Bonus. Macam mana kita nak kira bonus? Okay, cara kira bonus ialah kita dah tahu orang yang prestasi dia sederhana akan dapat 1 bulan, siapa yang baik dapat 1.5 bulan, siapa cemerlang dapat 2 bulan. Okay, macam mana cara kita nak kira? Pertama sekali kita gunakan VLOOKUP juga. Sama juga VLOOKUP. Bonus ni kita kena tahu dulu berapa bulan dia nak terima. Okay? Bila dia suruh kira bonus, mula-mula kita kena tengok bonus ni dia kena ada 2 Yang ini kita panggil kadar bonus, yang ini jumlah bonus. Ini ialah kadar bonus, yang sini ialah jumlah bonus. Okey? Satu kadar bonus, satu jumlah bonus. So kita cari kadar dia dulu. Kadar tu ialah 1 bulan, 1.5 ataupun 2. Itu jangkaan kita. Okey? So macam mana nak cari kadar? Sama juga VLOOKUP. Gunakan VLOOKUP. Kenapa kita kena guna VLOOKUP? Sebabnya kita nak rujuk kita punya jadual lagi sekali. Okey? Kita nak VLOOKUP. Apakah yang kita nak rujuk? Kita nak rujuk kepada prestasi dia 87% sekali lagi. Lepas tu kita gunakan jadual yang sama macam tadi iaitu prestasi. So type je prestasi dan nampak tulisan prestasi, double klik prestasi tersebut. Cuma kali ni outcome dia kita tak mau keluar yang nombor 2. Outcome dia kita nak keluarkan yang nombor 3 ni. Perasan tak yang saya yang highlight warna merah ni? Betul. Warna, tapi kita nak keluarkan dia punya jumlah kadar ni kan. So, kolom 1, 2, 3. So kita tukar kepada yang formula tadi tu. Kolom dia kita nak keluarkan nombor 3. Result dia. Tekan, tutup kurungan, enter. So yang ini akan dapat 1.5 bulan. Copy lah. Ada yang dapat 2, ada yang dapat 1.5, ada yang dapat 1. Itu ialah kadar kita. Boleh dapat? Dapat. Okay, kalau dah dapat kita punya kadar, boleh tak dapat jumlah bonus? Mestilah boleh. Tengoklah gaji pokok dia kan. Sama juga. Tekan sama juga. Gaji pokok darabkan dengan kadar bonus. Tekan enter. Jumlah pokok darabkan, ini kali biasa, darab macam biasa saja. Okey, daripada amount tadi darabkan gaji pokok dengan dia punya kadar bonus. So kita tahu jumlah bonus dia terima berapa? 10,500. So copy. So masing-masing telah dikirakan dia punya gaji. Okey, ada soalan tengok ada sambil-sambil saya tengok chat lah. Doktor, kadar bonus balik boleh ke? Boleh, kita sekali jumlah bonus, repeat please. Okey, kena repeat lagi. All this more dah habis tu baru ada kena repeat sekali lagi. Okey. Saya padam balik. Okey, sekarang nak kira kadar bonus. Kadar bonus dia kena tengok apa? Nak kira kadar bonus, pertama kita kena tengok berapa prestasi dia. Sebab daripada prestasi tersebut, kita akan tahu, kita dah ada kita punya table ni. Kan? Kita dah buat table kita. So table kita dah cakap, table ni ada, kita dah namakan table kita pun. Daripada prestasi ni, dia akan keluarkan kategori. Dia kategorikan, lepas tu dia bonus yang perlu dibayar. Kalau RM hilang, ada orang tanya, RM jangan memang RM kat atas ni je ni. Klik je satu-satu ni. Tak adalah hilang. Okay? Jangan panik.
Sekarang kita selesaikan bonus dulu. VLOOKUP. Okey, VLOOKUP. VLOOKUP ni nak tengok apa? Nak tengok prestasi. Prestasi ni akan rujuk table mana? Table prestasi. So, kita kan dah namakan nama prestasi ke? You all tak bagi nama. Okey, tak bagi nama dia pening sikit lah. Okey, sebab saya tadi dah bagi nama. Okey, prestasi. Ataupun kalau yang tak bagi nama, saya tunjuk jugalah. Kalau yang tak bagi nama, pergi je kat sini, table ni, mulakan dengan kosong, highlightkan dia. Secara manual. Okey, bila dah highlightkan, highlight ni naik atas sikit, okey. Tapi kalau you highlight, tengok macam saya, bila saya highlight, automatik keluar nama prestasi tu. Sebab range ni memang saya dah namakan dia. Walaupun saya highlight secara manual, dia tetap keluar prestasi. Dan saya nak tengok kolom ketiga. Output dia saya nak tengok kolom ketiga. Klik nombor 3. Tengok kat kita punya formula bar. Guys, tengok kat formula bar ni. Formula bar ni, VLOOKUP, N4, prestasi 3. Okey, tutup kurungan, enter. Dapat kita punya kadar. Betul? Sekarang ni kita nak tahu jumlah bonus kita. So, jumlah bonus, gaji pokok, darabkan dengan kadar bonus. Tekan sama juga. Cari gaji pokok. Gaji pokok ialah 7,000. Darab ialah astrik atas nombor 8 tu. Astrik, darabkan saja dengan 1.5. Dapatlah jumlah 10,500 RM. Ada kawan kita tadi macam mana dia punya RM hilang pula. Tekan yang sini. Nampak atas ni guys? Mari saya tunjuk cursor ni. Kat atas ni cursor tu. Tengok cursor saya tu. Tekan yang ni. Tu. Nampak tak? Nampak arrow saya tu? Tekan tu. Okey. Tekan RM tu balik. Alright. Lepas tu. Kalau macam saya ni bila buat 2 ni. Saya boleh sekali je. Highlightkan dulu. 1.5 dengan 10,500 saya highlightkan sekali. Lepas tu saya double click. Pun sama juga. Dia akan dapat terus. Sekali je kerja saya. Okey. Tak payah tekan 2 kali. Itu pun saya malas nak buat 2 kali. Highlightkan. Buat sekali je. Boleh? Okey. Habis. Jumlah bonus. Nombor 8. Kirakan markah prestasi staf yang paling tinggi, rendah dan purata. Kirakan. Okay. So ini yang ini nak penuhkan ini. Prestasi yang paling tinggi berapa persen? So cara dia ialah, ini agak lain, kena tengok guys. Sama juga. Tekan sama juga. Formula dia ialah tekan max. Max tu ialah maksima. Yang paling tinggi. Okay, maksima. Atas apa? Atas jumlah prestasi, kita punya jumlah prestasi ni. Okey, highlightkan jumlah prestasi kita. Tekan enter. So dia kata yang paling tinggi markah 91. Yang paling rendah tekan sama juga, tekan MIN, min. Tadi max, yang ini min. Cepat sangat ke? Okey. Okey, tekan min. Lepas tu highlightkan sekali lagi. Kita memang nak tengok kat bahagian tu saja. Sebenarnya bila dah terror nanti, semua benda yang kita sentiasa rujuk, kita akan namakan. Boleh faham tak? Yang tadi kan macam contohnya table tadi kita namakan kan? Prestasi. Katakan ini ialah list prestasi. So nanti kita highlightkan sekali semua, namakan dia sebagai list prestasi. Lepas tu nanti bila kita nak buat tu dia jadi senang lah. Kita dah tahu lah type saja benda tu. Dia mudah. Okey. Dan satu lagi ialah purata prestasi. Kalau purata average. A-V-E-R-A-G-E. Average. Biasanya bila kita type sikit tu. Sekarang ni bukan macam zaman dulu. Zaman dulu saya memang type sendiri. Sekarang ni type sikit dia dah keluar dah. Dia tolong kita. Tolong tuliskan sekali. Okay. Average sama juga. Tandakan semua daripada list yang atas tu sampai list bawah. Tekan enter. Yang ini semua dia kira secara automatik. Kita dah tahu yang paling tinggi 91%, yang paling rendah 78%, average semua orang 84.9%. So company ni baguslah.
Ada staff-staff yang bagus-bagus. Okay? Right. Habis. Tak apa, jangan bimbang ya, semua orang boleh melihat rakaman ini sekali lagi dan boleh tengok bila dapat selesai, tak dapat kita pause kita tengok macam mana supaya kita boleh dapatkan semua maklumat yang kita belajar ini. Okey? Seterusnya, kirakan jumlah staf yang menerima bonus mengikut kategori prestasi. Kirakan jumlah staf yang menerima bonus mengikut kategori prestasi. Oh, yang ini nak kena kira ke? Terima bonus. Yang ni kira macam maksudnya siapa yang dapat sebulan orang tu dapat satu poin. Oh, yang ni tak ada ni. Maknanya kena buat jadual baru lah ni. Okey, kita buat jadual baru sikit. So maknanya kita akan kira kadar bonus. Okey, ambil je kadar bonus ni. Yang ini tak payah ni lah. Kadar bonus ni kita copy paste sajalah. Ctrl C, Ctrl V. Okey, Ctrl C, Ctrl V. Lepas tu kita nak tahu jumlah staff. Okey, tolong salin kalau misalnya tak mau copy paste pun salin saja. Supaya kita dapat table ni. Kadar bonus dengan jumlah staff. Ini sama juga, ulang sekali lagi lah. Kita just ada kita buat secara count if. Okey? Boleh dah siap semua orang? Siap beritahu? Saya akan mula buat. Buat dulu yang seperti yang saya buat ni. Ada satu tambahan table, kadar bonus, jumlah staff. Jangan bimbang saya akan kongsikan semua benda ni, saya akan kongsikan. Selepas habis ni saya akan kongsikan dalam grup WhatsApp pun saya kongsi, dalam UM online ni pun saya kongsi. Jadi boleh tengoklah tiap satu formula tu macam mana dibuat, dia rujuk mana. Macam mana kita tahu formula tu dia datang dari mana? Pergi kat tempat dia, pergi je kat mana-mana formula ni. Lepas tu tekan je kat atas ni, kat bahagian formula bar. Di atas formula bar tu kita klik je formula bar, dia akan warnakan. Dia akan warnakan setiap satu tu. Kalau N4 ni N4. Prestasi ni kat mana? Prestasi warna merah. Cuba cari yang mana warna merah. Ini warna merah. Lepas tu cuma nombor tu sajalah yang tak ada, yang tu ialah kolom. Okey? Setiap satu formula memang dia akan rujuk ni. Jadi tak ada masalah nanti itu. Kita buat rujukan. Okey, dah siap dah? Kalau dah siap, just tekan sama juga count if. Count if, lepas tu kita highlightkan semua yang sini. Yang kena mengena dengan nombor yang kita type kat sini lah. Okey? Dan jangan lupa tekan absolute reference. Setiap kali kita nak rujuk satu-satu table, satu range tu, kita kena absolute reference kan dia. So, sama juga rujuk kat tempat nombor satu ni. Jangan tulis satu. Okey? Jangan tulis satu. Just rujuk kat nombor ni. Kalau ada perubahan nombor, dia akan automatik nanti berubah. Okey, tekan enter. So ada 2 orang terima 1 bulan. Yang terima 1.5 6 orang, yang terima yang terima 2 bulan pun 2 orang. So total dia 10 orang. Okey? Boleh? Kita siap yang ke berapa tadi? Yang ke-9. Sisihkan jadual mengikut gaji bersih dan bonus secara menaik. Alamak, yang ini lama punya ni. Kita buat
Tukar sikit saya nak tukar. Kita tukarkan sisihkan jadual mengikut bonus secara menaik. Maknanya kalau menaik ni daripada kecil ke besar. Itu menaik. Okay. So kirakan jumlah staff. Sisihkan jadual mengikut bonus secara menaik. Jadi macam mana kita kena buat ialah kita kena highlightkan semua. Daripada tajuk sampailah ujung Oh, kalau untuk ada ya. Okey. So, saya tandakan semua ni. Highlightkan semua sampai nombor staff. Pastikan kita highlight nombor staff sampailah hujung sekali yang bonus. Okay? And then pergi kepada data. Tekan sort. Ada data, tekan sort. S-O-R-T, sort. Dapat? Okay, tekan sort. And then kita akan, saya punya lain sikit sebab saya guna MacBook ni dia lain sikit, tapi tak apa, dia punya lebih-lebih kurang sama juga. Dia ada sort tu, kita cari, kita nak sort yang mana. Kita nak sort mengikut yang hujung sekali, bonus. Bonus yang belakang sekali. Ada dua bonus tu. Saya take yang belakang sekali. Bonus yang belakang lah sekali bonus. Smallest to largest. Yes. Kita nak gunakan daripada kecil ke besar. Dan klik OK. So nampak dia tukar kita punya ni dan dia akan ubah semua. Semua dia akan ubah. Kita nak sort dia. Boleh Okay. Siap. Sort. Okay. Ada yang nak tengok je. Dia doktor, dia lain window lain. Lain? Dia main kolom, dia tak keluar bonus apa. Oh dia kalau macam tu, okey, siapa yang keluar kolom tu kena berhati-hati. Sekarang ni you highlight yang mana? Saya highlight yang semua tu kan mula. Nama nombor staff ada? Ada, jap. Okey, kita start pada nombor staff Start dengan nombor staff Oh, kena tengok betul-betul kalau kita highlightkan dia daripada nama nombor staff, dia akan keluar. Kalau kita highlightkan, saya buat sekali lagi Kalau kita highlightkan daripada nama saja, okey, daripada nama kita tekan sort. Okey, dia tak akan keluar dia kalau dia akan Okey, kalau misalnya kita buat saya automatik buat ini Saya nak buat daripada nama. You all tak highlightkan tajuk Tajuk tak highlight. Kalau tajuk tak highlight pun tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Tekan sort. Bila tekan sort, make sure kat atas tu dia tak ada tekan my list has headers. Ada nampak tak my list has headers? Antik dia. Tapi macam saya kena tick sebabnya dia macam mana pun dia ambil kira yang atas tu. Okay. Okay, saya buat sikit yang kat sini. Buat contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni, saya besarkan sikit. Kita nak buat sort. Okay. Atas ni ada nama. Tapi saya tak mau sort. Saya nak sort yang bawah je. Okay, sort di bawah ni. Okay, bila saya nak sort nama di bawah ni, katakan saya nak sort sampai Jamilah ni sajalah.
Mengikut nama ni Ahmad Busu Chong David dah tersort pula. Saya kita nak sort guna apa markah sasiah markah sasiah. Okay, bila kita nak sort, kita tekan sort. Bila kita tengok kat sini, dia akan keluar nama staff semua ni. So kita kata dia yang ini dia cantik pula ya. Dia akan guna kolom saja. Betul dia kolom Jadi kolom kita kena tengoklah kolom mana yang kita nak sort. Kita nak sort kan. Kita nak sort guna kolom yang G. Okey, U. kolom G. So kita akan pergi sini. Sort. Make sure yang my list has headers ni kita untick dia. And then dia akan pergi kolom G. Semula je, sama juga. Dia akan ubah. Dia tak akan ubah tajuk, tak tukar. Jadi dia ubah yang dalam. Ada dua kaedah boleh buat. Tak apa, nanti sort ni bukan penting sangat. Tak sort pun tak apa. Tapi boleh tengok sekali lah macam mana. Make sure tajuk ni pun kita highlightkan sekali. Okay, seterusnya. Kita dah sisihkan jadual dan nak biar ni. Pukul 6 dah pun. Okay. Last kali dia minta kita plotkan graf seperti berikut. Carta untuk bilangan staf mengikut bahagian. Carta 3D untuk peratusan staf mengikut kategori prestasi. Betul. Memang terputus Betul lah. Staf, kewangan Betul. Betul. Betul lah. Putus dah? Betul. Ulang balik betul. Betul. Tadi dia terputus sejak Ustaz dia terputus. Okey. Saya ulang. Kita plotkan, sekarang kita nak buat plot graf. Kita nak buat graf. So graf kita nak buat carta bar untuk bilangan staf mengikut bahagian dan buat carta Betul balik ya. peratusan staf mengikut kategori prestasi. Okey? So sekarang ni macam mana kalau nak jawab yang satu nak buat carta bar? Nak buat carta bar, dia kata mengikut bahagian. Dengan staff ke bahagian. Pastikan kita highlight tajuk sekali Tajuk pun kita highlight dan lepas tu kita dengan jumlah staff pun kita highlightkan. Bahagian dan jumlah staff. Okey? Balik. Pastikan kita highlight benda yang betul. Dah highlight kan? Dah. Dah? Okey, dah highlight. Pergi kepada, pastikan kita dah highlight. Pergi insert. Okey. Pergi insert. Lepas tu pilih yang nama dia sekejap di atas ni. Yang atas sekali tu. Yang belah ada kelabu ni saya tunjuk cursor. Tengok cursor saya. Okey. Yang ini. Yang atas yang atas sekali tu. Yang ini. Okey? Nampak kat cursor saya tu? Yang tu. Boleh nampak semua? Dapat. Pergi cursor kat situ. Okey, cursor pergikan kat sini dan cari yang pertama ni 3D. Kita cari yang 3D lah. Yang 3D yang pertama ni tengok cursor saya, yang 3D ni. Yang ni. Yang kat dalam, nampak tak saya punya tanda tu? Okey. Cari yang tu. 3D kolom. Line nombor 2 yang pertama. Dipanggil 3D clustered column. Okey. Pilih. Okey. Dia automatik akan keluar kat mana-mana tempat. Jadi kita kena alihkan sikit lah. Okey, kita alihkan sikit. Di bawah ni kita alihkan sikit. Okey, alihkan sikit di tepi ni supaya kita dapat dia punya bar ni. Okey, boleh nampak? Dapat. Okey. So, kita boleh ubah suai yang ini ikut yang kita nak. Okey, macam mana? Kalau kita nak color pun boleh. Kita tukar dia punya color.
Contohnya kita tukar color ni kejap boleh tak tukar warna-warna. Okey, ada tukar warna macam itulah. Maknanya sebabnya semua duduk dalam satu bahagian saja, dia tak ada comparison macam tahun ke tahun ke, dia baru ada perbezaan. Okey. Nak benda oren pun boleh, nak kalau tukar warna biru tadi biru lah. Okey, ini warna saja, tak ada masalah. Jadi lepas tu kita nak tengok, kalau kita nak tengok ada nak keluarkan nombor kat sini boleh. Kat atas ni ada nama dia quick layout. Boleh nampak tak quick layout guys? Klik kat quick layout tu. Tengok yang mana kita nak pilih yang mana layout dia. Okey, katakanlah saya nak pilih yang kedua. Saya nak pilih yang kedua Okay, kalau saya pilih layout yang kedua ni, dia akan ubah kita punya layout nanti. Okey, kita ada nampak nombor kat situ. Okey. Boleh ubahlah ikut kita yang kita rasa kita selesa nak tengok dia. Okey? Cuma nombor tu kadang-kadang kecil tak nampak. Jadi kita boleh alter sikit lah. Pergi kat nombor tu, mana salah satu nombor, klik sekali je. Dia automatik akan tukar. Jadi saya akan naikkan dia sikit. Saya pindahkan dia, saya naikkan dia sikit. Okey, nombor tu saya naikkan sikit sebab nombor kecil, bilangan dia kecil kan. Jadi kita naikkan sikit lah bagi dia nampak. Kita boleh alihkan dia sikit Dia boleh alter tiap-tiap satu boleh alter. Okey. Jadi kita nampaklah 3, 4, 2, 1. Okey, kewangan ada 3, pemasaran ada 4. Ni bawah ni ini semua ialah jumlah staff. Okey, boleh nampak? Yang ini dipanggil carta bar. Okey, yang kedua. Yang kedua ialah dia nak minta kita buat carta pie, 3D punya carta pie untuk peratusan staf mengikut kategori prestasi. Nak tengok yang peratus saja. So cara dia ialah pergi kat sini plan exit. Pergi kat plan exit. Highlightkan kat sini. Kemudian tekan control. Jangan tekan shift tekan control. Lepas tu highlight yang ini. Boleh dapat tak? Boleh. Siapa yang tak dapat? Saya buat Mula-mula tekan kepada plan exit dengan cemerlang ni, highlightkan macam biasa. Boleh kan? Sekarang kita nak lompat tau. Kita tak mau yang kedua ni kita tak mau highlightkan. Kita nak highlightkan yang ketiga ni. So tekan control, jangan lepaskan control tersebut, highlight satu lagi. Boleh tak? Jadi dia ada cara dia tu. Okay. And then tekan control, highlightkan yang satu line lagi, pergi kepada insert sekali lagi. Cari carta pie. Carta pie kat bawah tu nampak carta pie tu, tanda carta pie, saya nak cari yang 3D. Okay. Klik 3D tu. So kita akan dapat jawapan dia kat bawah ni. Yang ni dia punya warna berbeza lah. Okay, saya pindahkan kat bawah. Dia duduk di bahagian bawah ni. Okay, boleh ubah sikit. So kita akan ubah sikit kita nak tengok quick layout. Quick layout saya nak keluarkan peratus tu. Okay, peratus tu saya nak keluarkan dia. Saya nak keluarkan peratus dia. 20% warna biru tua ni yang ikut dia punya ni, nanti ikut kalau kita besarkan dia makin besar. Ataupun kalau kita nak nampak dia lebih jelas, kita letak dia di sisi. Yang kat sisi ni. Okey. Boleh juga macam ni. Okey. So bolehlah chart title tu, kita pergi chart title, tukar yang ini ialah peratus prestasi. Ataupun prestasi peratus dalam kurungan. Okey.
prestasi kita. Jadi kita dah tahulah yang 60% ni baik, 20% sederhana, 20% cemerlang. Okey, yang 0% sebab tak ada ni, dia tak ada pecahan lah, tak dalam catapan, so tak ada masalah. Itu saja. Okey? Alright, habis kita punya Excel. Pukul 6. Puas hati. Okey? Ada orang tanya apa ni? Sekejap saya nak tengok dalam chat, kadang-kadang saya tak perasan bila mengajar ni. Okey, bacat. Okey, betul? Alright. Dah dapat semua? Okey, setakat dulu. Saya stopkan dulu. Okey. Saya akan stopkan kita punya rakaman.